Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa 'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Kita terjemah harfiah dulu. Wa dan id, ketika mana, ja'alna, kami telah jadikan, al-baita, rumah, iaitu Baitullah tu, al-baita, mathabatan, tempat berhimpun ataupun tempat berkumpul, linnas, bagi manusia, wa dan amna maknanya keamanan. Wattakhidhu dan jadikanlah, min daripada maqami Ibrahim, maqam Ibrahim, musalla, tempat sembahyang, musalla. Wa ahidna, dan ahidna, kami telah perintahkan, ila, kepada Ibrahim wa Ismail, Ibrahim dan Ismail, an tahhira, supaya tahhira, kedua-duanya mensucikan. Tahhira tu dua, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Kedua-duanya membersihkan, baitia, rumahku, baiti rumah, ya aku, rumah aku, lit ta'ifin, untuk at-ta'ifin, orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang beriktikaf, al-akifin, war ruk'is sujud, war ruk', dan orang yang rokok, as-sujud, dan juga sujud, orang yang rokok dan sujud. Jadi sebelum daripada ni, iaitu ayat yang ke-124 tu, itu kira-kiranya ayat yang pertama lah, cerita tentang Nabi Ibrahim. Ayat sebelum ni, wa idz ibtala tu, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahunna tu, dan seterusnya ada. Qala min zuriyati qala la yanalu ahdi zalimin. Lepas tu dia sambung dengan ayat ni. Jadi ayat yang ke-124 ataupun ayat sebelum ni adalah ayat yang pertama, cerita tentang Nabi Ibrahim. Sebelum daripada tu dia cerita tentang Nabi Musa dan juga Bani Israel. Banyak kita jumpa ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu. Lepas tu ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum, dan seterusnya. Ya Bani Israel semacam, iaitu cerita pasal Nabi Musa.
Lepas pada cerita Nabi Musa, dia pun cerita pula tentang Nabi Ibrahim, iaitu datuk, kira keturunan Nabi Musa itulah. Datuk nenek kepada Nabi Musa, iaitu Nabi kepada orang-orang Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi. Kira-kiranya Nabi Musa yang mendakwa, kita kata ikut puak-puak Yahudi yang mendakwa ikut Nabi Musa. Nabi Musa itu berada di dalam agama tauhid, dan tok nenek dia pun juga berada di dalam agama tauhid, iaitu Nabi Ibrahim ni dak. Agama tauhid belaka. Mentauhidkan Allah belaka. Tiba-tiba puak-puak Yahudi ni mari dia sudah mensyirikkan Allah. Jadi kita kata di mana hak dia dakwa dia ni ikut Nabi dia, Nabi Musa, dan juga agama dia ni agama nenek moyang dia. Dah. Nenek moyang dia lagi lagu tuduh supaya dia learn ni. Tidak. Agama nenek moyang dia agama tauhid sebenarnya. Supaya kita orang Islam ni lah. Okey, jadi ayat sebelum ni, ayat yang ke-124 tu, wa idzi betala Ibrahim, menceritakan Nabi Ibrahim ni diuji dengan macam-macam ujian. Daripada kena sembelih, diperintahkan untuk sembelih anak dia Nabi Ismail. Diperintahkan supaya meninggalkan anak dia ketika masih kecil lagi di tempat hok tak ada apa satu dah, iaitu di Makkah tu. Sebelum daripada ada Zam-Zam tu lagi. Dan macam-macam ujian lah dibakar oleh kaum dia ada. Lepas dalam api dan sebagainya. Dan Nabi Ibrahim kira-kiranya telah lulus. Fa'atammahunna ada dalam ayat sebelum ni. Ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat, bermacam-macam ujian, fa'atammahunna, dan Nabi Ibrahim telah lulus. Telah menyempurnakan semua tu, maknanya luluslah ujian itu. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Setelah lulus, barulah Nabi Ibrahim tu dijadikan imam, pemimpin. Sebab kenapa dijadikan pemimpin Nabi Ibrahim? Sebab dia sudah layak kira-kiranya. Kenapa dia layak? Sebab dia lulus ujian dah. Bermacam-macam ujian tu dia lulus belaka. Jadi kira-kiranya layaklah untuk memegang jawatan imam. Okey. Lepas tu seterusnya Nabi Ibrahim doa juga dah. Qala wa min dzurriyyati, untuk anak cucu dia pun lagu tu juga Tuhan kata okey, boleh anak cucu dia pun boleh juga nak jawatan imam itu, pemimpin itu boleh juga, tetapi tidak kepada orang yang zalim. Tuhan kata orang yang zalim tak boleh jadi imam. Kalau diangkat juga menjadi imam ataupun pemimpin, maka kira-kiranya rosaklah sistem tu. Rosak sistem. Sebab tidak kena dengan hak Tuhan nak. Okey. Jadi Nabi Ibrahim ni setelah dia jadi imam, maka inilah kira-kiranya antara tugasan yang diperintahkan oleh Allah. Dalam ayat ni lah, ayat yang ke-25. Nampak tu dia ayat yang ke-125 ni tak? Hak kita tinggal baca lah ni. Setelah jadi imam, pemimpin, maka gapo dia hak dia kena buat. Tugas dia ada. Jadi tugas yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim setelah dia ni lulus dan menjadi imam,
iaitu dia mendirikan Baitullah dan juga menyucikannya. Itu tugas imam. Maka marilah ayat ni. Kita tak ingat nak terjemah. Baru terjemah harfiah baru dak. Tak apalah. Kita terjemah sekali. Wa idh ja'alnal baita, dan ingatlah ketika mana kami jadikan rumah Allah itu, al-baita, rumah Allah, mathabatan linnas, sebagai tempat berhimpun bagi manusia, wa amna, dan juga tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah oleh kamu maqam Ibrahim sebagai musalla, tempat sembahyang ataupun tempat salat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, antahhira baitiya, supaya membersihkan rumahku, lit-taifin. Kenapa dibersihkan rumah Tuhan itu? Lit-taifin, untuk orang-orang yang bertawaf, wal-akifin, dan orang-orang yang beriktikaf, war-ruk'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Okey. Seterusnya kita tengok dari sudut bahasa pula. Wa amna, mathabatan linnas wa amna. Okey. Apa ni? Baitullah di Mekah sana tu dijadikan tempat berhimpun dan juga amna. Dia kata amna situ. Amna itu daripada perkataan aman. Aman itu makna dianya selamat ataupun terhindar dari ketakutan. Itu makna dia aman, iaitu tidak takut, selamat. Ketenangan di dalam jiwa dan juga perasaan. Maknanya hati kita segera tenang. Tak ada masalah gapo. Itu amna. Okey. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Seterusnya wa ahidna. Ahidna makna dianya kami telah perintahkan. Ahidna. Ataupun yang kedua, kami telah wahyukan. Kami telah wahyukan kepada Nabi Ibrahim supaya dia mensucikan, membersihkan rumah Allah itulah. Itu ahidna lit-taifin. Taifin ni jamak kepada taif. Taif. Taif tu kalau banyak taifin ataupun taifun dalam bahasa Arab. Jadi dia ni diambil dari taifin, diambil daripada perkataan tawaf. Tawaf ni makna dianya musing, ataupun mengelilingi sesuatu. Pusing mengelilingi sesuatu, itu kita panggil tawaf dah tu. Musing. Supaya apa ni? Wak roti tu dak. Wak roti musing. Tawaf dah tu. Cumanya kita kata tawaf mengikut bahasa dak. Kalau tawaf mengikut istilah, iaitu di Kaabah ni lah, di Mekah ni. Itu tawaf mengikut istilah. Tapi kalau tawaf mengikut bahasa, ialah dah tu asalkan musing di tempat yang sama, mengelilingi sesuatu dah. Itu tawaf dah tu. Bumi mengelilingi matahari, ialah dah tu. Itu kita panggil tawaf. Ada. Wal akifin. Akifin. Ini juga adalah jamak kepada akif. Akif itu mufrad. Jamak dia akifin. Dulu jarang kita jumpa orang nama Akif dak. Tapi lah ni ramai. Nama-nama baru lah ni. Cumanya ejaan dia tu AKIF dak. Akif. Akif, tapi tak apalah.
Mungkin dia nak hak ni lah, dia nak makna akif. Akif makna dia orang yang tekun membuat sesuatu. Itu akif. Yang sentiasa menjaganya. Orang buat sesuatu dengan tekun. Buat sengoti. Sungguh. Itu makna akif. Okey. Jadi kira-kiranya kalau ada anak-anak ke ataupun waris-waris nama akif tu, tak apa dah tu. Makna dianya baik. Akif makna dia molek lah. Orang yang tekun, orang yang rajin boleh. Akifin. Tetapi yang dimaksudkan di sini akifin bukan orang yang rajin dari segi bahasa, tetapi orang yang menetap di Masjidil Haram itu, di sekitar Masjidil Haram dengan tujuan untuk beribadat, ataupun kita panggil orang iktikaf lah. Orang yang beriktikaf. Iktikaf pun daripada perkataan akif tu juga. Jadi pecah-pecah tu baiklah i'tikaf. Ain kaf fa tu tetap ada dalam perkataan i'tikaf tu. Duduk senyap situ. Kenapa dia duduk senyap situ di masjid tu? Sebab dia nak tumpulah kepada ibadat tu dak. Nak sembahyang, nak zikir, nak nak baca Quran, nak tumpu, nak sungguh. Buat ibadat tu. Kalau kita duduk di rumah pergi mari belai-belai kerja ke apa, kita tak boleh nak sungguh. Nak apa dah? Tak boleh nak tumpu. Jadi bila i'tikaf, baru kita boleh sungguh nak hadap tu dah. Sebab duduk senyap di masjid tu. Tidur pun dikira boleh juga. Tapi biasanya gitulah orang iktikaf ni, dia tidak tidur saja dah. Kalau niat iktikaf sungguh, dia nak buat ibadat lah. Kalau mengatuk tidur lah. Mengatuk kena tidur lah. Tak lagi. Tapi itulah makna dia tekun tu. Dia ada juga makna rajin tu di dalam iktikaf tu. Iaitu bila duduk senyap situ, boleh buat, boleh tumpu. Okey. Habis itu. Seterusnya menurut hadis dan juga athar. Hak ni kita ambil sikit-sikit sebenarnya. Kalau dalam kitab, kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, banyak sangat asar-asar sahabat gapo ni dak. Macam-macam dia kata. Cumanya kita ambil yang sahih, dan juga kita ambil sesa jelah. Sebab banyak sangat kalau nak kira. Kalau nak ambil belaka hak sahabat kata tentang ayat ni, para tabi'in kata, ulama-ulama kata tentang ayat ni, banyak sangat. Pada habis gitu ya dah. Asar tu gak pada habis. Royak hak sahabat royak je. Jadi kita petik sikit-sikit jelah. Antaranya berkenaan dengan wa idz ja'alnal baita, ketika mana kami menjadikan bait. Ketika mana kami jadikan al-bait. Al-bait situ rumah. Rumah saja kalau kita nak terjemah. Tetapi maksud dia di sini, kalau dalam terjemah dalam Quran ke apa, kita tengok dia kata baitillah. Kami jadikan baitillah. Jadi apa ni, Zaid bin Aslam dia kata bait ini makna dianya Kaabah. Baitullah tu Kaabah tu lah kira-kiranya hak asal dia. Itu kata Zaid bin Aslam. Lepas tu izja'alal baita mathabatan linnas. Mathabah maknanya tempat berhimpun, tempat berhimpun ataupun tempat kembali. Boleh juga. Mathabah makna dia kembali. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas tentang firman-Nya mathabatan linnas, katanya manusia
Dia pergi ke sana untuk dapat pahala. Kemudian mereka kembali. Mereka kembali. Pergi, lepas tu klik mula. Ada makna kembalilah tu juga tu, masabah tu. Pergi dan balik. Itu kata Ibnu Abbas. Menuju ke sana untuk dapat pahala. Maknanya pergi beripun sana. Beripun situ, topak situ, lepas tu klik. Ada makna beripun dan juga ada makna pulang. Masabah ni tempat pulang pun boleh juga. Lepas tu diriwayatkan daripada Abul Aliyah, masabatan linnas wa amna, ada dalam ayat tu. Amna iaitu kata Abul Aliyah, aman daripada musuh-musuh yang membawa senjata. Maknanya tak ada orang bawa senjata dalam tu. Di Baitillah tu. Di Masjidil Haram tu. Tak ada orang bawa senjata. Dulunya dia kata di zaman jahiliyah dulu, mereka ni masing-masing di sekitar dia tu saling merompok. Hak tu perampok, hak tu curi barang, hak tu dan sebagainya. Ada. Tetapi orang hak duduk dalam kawasan tu aman. Itu kata Abul Aliyah. Di zaman jahiliyah lagi gitu. Gitu dah. Maknanya kira-kiranya orang tak kucar. Kawasan tu. Nampak tak? Kawasan Tanah Haram itu. Di zaman jahiliyah. Maknanya kira-kiranya hak teruk dah tu. Dah. Tapi buat di luar-luar kawasan tu je lah. Dalam Quran pun ada sebut, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min haulihim. Itu dalam Quran kata. Jadi dia kata, tidakkah mereka lihat anna ja'alna haraman amina, kita jadikan tanah haram itu, iaitu kawasan Masjidil Haram tu, amina, aman, wa yutakhattafun nasu min haulihim. Orang di sekitar dia tu saling merompok. Saling kalau hak bunuh lah. Macam-macam kezaliman berlaku di min haulihim, di sekitar daripada haram itu. Tanah haram tu saya kata. Jadi betul lah Abul Aliyah kata gitu. Abul Aliyah kata dulu di zaman jahiliyah gitu. Betul supaya Quran royak tu. Seterusnya haraman amina, mathabatan linnasi wa amna. Seterusnya wattakhidhu min maqami Ibrahim. Berkenaan dengan maqam Ibrahim ni saja, kalau nak tengok hadis banyak sangat. Kalau dalam kitab-kitab tafsir setengahnya, antaranya Mafatihul Ghaib, banyak sangat. Macam-macam cerita. Ada hak betul, ada hak tak betul pun ada juga. Hak sahih pun banyak berkenaan dengan maqam Ibrahim. Tapi kita ambil lah satu. Antaranya diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia lari 30 singa. Ketika tawaf tu lah. Ketika tawaf dia pusinga, 3 pusinga tu dia berlari anak lah. Kita kata. Lepas tu 4 pusinga lagi dia jalan. Jalan kaki, maknanya slow. Sebelum ni jalan laju, lepas tu slow. Setelah selesai, dia pun berhenti di hadapan maqam Ibrahim, dan dia bersembahyang di belakang maqam Ibrahim. Itulah maknanya maqam Ibrahim ni dia kira-kiranya dalam dekatlah dengan Kaabah tu, dalam berapa 5 meter gitu lebih kurang dengan Kaabah. Dan Nabi sembahyang belakang tu, bukan di antara maqam Ibrahim dan juga Kaabah tu, tidak. Belakang tu lah.
Nabi semaya 2 rakaat. Lepas tu dia pun baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah daripada maqam Ibrahim itu tempat sembahyang. Dia baca hak ni. Semaya sunat biasalah. Okey. Berkenaan dengan semaya sunat di maqam Ibrahim ini, kalau mazhab Syafi'i dia ada dua pendapat. So dia kata wajib semaya ni kalau kita ni buat haji, buat tawaf yang wajib lah. Kalau kita buat tawaf hak wajib, maka semaya tu lepas pada tawaf tu wajib kena semaya situ. Itu satu pendapat. Satu lagi mazhab Syafi'i juga dia kata sunat. Sunat. Sunat walaupun kita buat tawaf yang wajib. Tawaf yang wajib tu kira-kiranya haji lah. Tetapi kalau kita macam umrah, tak? Pergi umrah ke apa, itu sunat saja. Kita semaya situ. Semaya sunat gitulah. Sunat tawaf kita panggil. Sunat tawaf. Semaya sunat selepas tawaf. Sebab memang Nabi buat ni kita tengok di dalam banyak hadis ke apa, Nabi buat. Ni memang betul. Lepas pada tawaf tu. Cuma gitulah antara sunat dengan wajib. Tapi jumhur ulama semua kata sunat. Sunat belaka. Semaya situ tidak sampai kepada wajib. Sebab antara hujah dia hadis Arabi tu kan. Orang Arab tu dia semaya dah. Lepas tu dia semaya 5 waktu. Dia ayat kepada Nabi. Lepas tu dia tanya hal alayya ghairu. Dia kata dia ada hak lain lagi ke? Semaya ni ada lain lagi ke selain daripada hak 5 waktu tu? Nabi kata tak ada. Tak ada dah. Maknanya tak ada dah semaya hak wajib selain daripada hak 5 waktu. Illa an tatawwa'a. Selain daripada hak lain daripada tu, illa an tatawwa'a, Nabi kata sunat. Sunat belaka. Ni mazhab Syafi'i pun dia kira-kira wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nabi baca ketika lepas lepas pada dia semaya itulah. Lepas pada dia semaya sunat tu, dia pun kata, lepas pada dia semaya sunat tu, dia pun kata, mu kena semaya di maqam Ibrahim ni. Gitu. Jadikanlah di maqam Ibrahim ni tempat semaya. Nabi kata. Lepas tu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim. Ahidna ila Ibrahim. Asal lagi dak wattakhidhu min maqami Ibrahim. Antara orang Imam Syafi'i apa dia kata wajib. So sebab Nabi buat, pas Nabi royak, dan so lagi ni suruh ni. Ittakhidhu. Lepas pada dia buat, dia suruh. Jadikanlah, itu fi'il amal tu. Maknanya memang kena semaya situ. Selepas daripada tawaf yang wajib. Memang kena semaya situ. Itu satu pendapat dia. So lagi kata tidak juga. Imam Syafi'i dia ada 2 pendapat kan. Sebagaimana maklum dia ada qaul qadim, qaul jadi. Dua tu sama Imam Syafi'i tu. Tapi pendapat dia pertama tu dia kata wajib lah. Sebab sini suruh. Lepas tu wa ahidna ila Ibrahim, kami telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Kata Atha, ahidna ni maknanya memerintahkannya, perintah. Sebab apa dia, siapa dia kena royak makna dia perintah. Sebab ahidah ni makna dia janji. Kalau sebelum ni kita sudah jumpa apa ni, min ba'di mitsaqih, itu
Mithaq pun ialah juga. Ahidah ni makna dia hanya janji. Janji ni janji gapo kira-kiranya. Janji ni mestilah ada benda yang kena laksana, betul tak? Janji saja, tak ada benda yang nak dilaksanakan. Itu nak janji buat gapo dah. Janji ni mesti adalah benda yang, apa benda yang kita kena buat. Yang kita janji nak buat tu dah. Dia ada makna buat, laksana juga tu. Di dalam janji tu ada pelaksanaan juga. Tu. Cumanya sini dia pilih perkataan ahida, maknanya apa ni, suruh ngotilah. Bukan kata suruh belai-belai, tidak. Ahida ni sebelum daripada ni kita jumpa janji yang apa ni, kalau lon ni kita kata ada hitam putih. Ada cok. Tu begitu juga perintah ni, perintah suruh secara rasmi. Tuhan suruh Nabi Ibrahim ni sucikan Baitillah itu secara rasmi kira-kiranya. Dia tidak kata amarna. Tidak. Dia kata ahidna. Dia pilih perkataan itu sebab dia ada makna rasmi itu. Jadi ahidna, kata Atha, kami telah memerintahkan. Lepas tu diriwayatkan daripada Ibn Abbas antahira, tentang firmannya antahira. Supaya mereka berdua membersihkan baitia, rumahku, membersihkan daripada gapo. Ibn Abbas kata membersihkan daripada berhala. Sebab sebelum daripada tu ada berhala lah kira-kiranya. Sebelum daripada Nabi Ibrahim mari dan juga anak dia Nabi Ismail tu, di Kaabah tu sudah ada dah. Cumanya tidaklah dalam bentuk binaan lagi, tapi kawasan tu sudah kotor. Kotor dengan orang duk nyembah berhala ke apa, tapi tanah haram tu sudah ada dah. Sebab itulah apa ni, kita jumpa di dalam Bukhari gapo, tanah haram itu iaitu hak tempat hak ada Kaabah lah ni, dan di sekitar dia ada Masjidil Haram, itu sudah ada dah sejak daripada zaman Nabi Adam lagi. Tu di apa ni haram itu, Baitillah tu sudah ada masa tu lagi. Tak ada lagi. Kita kata tanah tu sudah ada dah. Di dalam Bukhari ada sebut. Lepas tu cuma Kaabah tu berbentuk binaan tu tak ada. Zaman Nabi Ibrahim ni lah baru Nabi Ibrahim tinggikan, buat ada, jadi ada Kaabah situ. Tapi daripada zaman Nabi Adam lagi, tanah tu sudah tanah haram dah. Tuhan sudah kita kata cuk dah. Situ tu sebagai tanah haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Rumah yang mula-mula dibuat untuk manusia ialah hak berada di Mekah. Lalladzi bi Bakkah. Okey. Jadi tempat tu kira-kiranya tempat suci. Lepas tu orang-orang musyrik mari nyembah berhala di kawasan itu lah, di kawasan Baitillah tu. Lepas tu mari Nabi Ibrahim, dia sucikan daripada berhala. Orang nyembah berhala situ. Sebagaimana di zaman Nabi kita pun tak, lepas pada Nabi Ibrahim tukar-tukar apa ni, zaman ke apa, haram, tanah haram itu tetap tanah haram, tapi dan mari pula dak berhala dak. Penuh pula dengan berhala situ. Setelah apa ni, Nabi kita jadi Nabi, lepas tu Fathi Makkah ke apa, pembukaan Makkah, Nabi masuk Makkah dan Nabi buang mula berhala. Maknanya ada pula. Setelah daripada Nabi Ibrahim cuci tu, tahira, sucikan daripada berhala, ada mula. Sebelum Nabi Ibrahim ada dah juga berhala situ, di tempat tu.
kira kawasan suci lah, daripada turun temurun lagi. Tanah haram tu. Okey. Lepas tu Mujahid dan juga Sa'id bin Jubair berkata daripada berhala keraguan. Keraguan ni dia keraguan. Keraguan maknanya orang yang mensyirikkan Allah lah. Orang yang mensyirikkan Allah ni dia hidup dalam ragu-ragu. Benda yang dia buat itu tidak pasti. Tu orang-orang selain daripada orang Muslim, orang mukmin ini, agama dia tu dalam keadaan ragu. Tak? Sebab apa? Sebab dia bersandar kepada nenek moyang dia gitu je dah. Sebab apa kamu buat gini? Sebab kita lihat nenek moyang kita buat gini. Itu saja sandaran dia. Tak ada supaya kita kata nas yang jelas sebut. Dalam kitab dia apa pun tak ada sebut. Kitab dia sendiri pun sudah tidak serupa dengan kitab dulu. Maknanya ragu tu. Jadi bersih daripada keraguan, maknanya orang-orang tidak sepatutnya, orang-orang musyrik tak boleh masuk di kawasan tu. Kata-kata dusta dan juga kotoran tak boleh. Kecek, nipu gapo, kotoran zahir, dan juga kotoran hak batin, supaya kita kata orang musyrik. Maknanya tak boleh masuk belaka situ, cuci belaka. Qatadah menambah dan syirik. Antahira baitiya lit taifin. Taifin diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas kata kalau berdiri maka dia termasuk di dalam kalangan taifin. Orang yang berada di Masjidil Haram itu, kita kena ingat dia ada 3. Di Mekah tu ada 3. So kita kata Kaabah. Kaabah itulah. Sebagaimana kita maklum. Yang kedua di sekitar Kaabah. Itulah kita panggil Masjidil Haram tu. Tanah haram tu situ. Di sekitar Kaabah. Yang ketiga Makkah. Makkah ni ataupun kita kata Mekah dah, negeri tempat adanya Masjidil Haram dan juga Kaabah tu lah. Dia 3 tu. Jadi dia kata, Ibn Abbas kata taifin, orang yang berdiri. Iaitu orang yang tawaf. Tawaf ni kena berdirilah kira-kiranya hak asal dia. Dengan kereta tolak ke apa itu sudah tidak asalnya. Asal dianya kena berjalan berdiri. Kalau duduk maka ia termasuk di dalam akifin. Orang yang iktikaf tu. Duduk baca Quran ke, duduk berzikir dan apa-apa sajalah. Duduk baca kitab. Ialah juga belajar, itu kita panggil akifin. Kalau ia bersembahyang maka ia termasuk di dalam ar-ruk'is sujud. Ada 3 golongan lah orang yang berada di Baitillah ini, 3 golongan. So orang hak tawaf, so orang hak iktikaf, yang kedua orang hak iktikaf, dan yang ketiga orang hak sembahyang. Okey, habis itu. Itu mengikut para sahabat lah. Seterusnya tafsir. Wa idh ja'alnal baita. Ayat ni dia mula dengan wa idh. Sebelum daripada idh itu kalau kita tengok ada wa. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia kena tahu. Orang yang belajar dia waw ini dia tidak saja-saja. Dia memberi makna ataf. Ataf tu apa dia? Iaitu cerita ni masih berkait lagi dengan cerita sebelum ni. Itu makna ataf. Di wa tu saja. Ataf kepada mana ni? Jadi
Macam-macam lah kata. Ada hak kata dia berkait dengan ayat sebelum ni, iaitu ayat yang Nabi Ibrahim dilantik menjadi imam. Lepas tu disuruh melaksanakan tugasan dia lah. Itu dia kait dengan sebelum tu. Wah itu. Ada juga kata wah ni kena dengan iz lah. Sebelum ayat yang ke-124 sebelum ni, wa idzib tala. Wa idzib tala. Maknanya nak suruh kita ingat. Nak suruh kita ambil pengajaran. Sebelum daripada ni Nabi Ibrahim diuji. Dengan macam-macam ujian, dia lulus dan dia dijadikan sebagai imam. Kita kena ingat peristiwa tu. Sebagai pengajaran kepada kita lah. Kita pun kira-kiranya lagu tu juga. Akan diuji masing-masing lah kita kata tak. Cumanya imam tu, imam pemimpin masing-masing. Kita ayat dah sebelum ni tak. Tak mestinya jadi pemimpin, jadi Perdana Menteri belaka. Tak. Pemimpin rumah tangga. Tak. Akan diuji belaka. Pemimpin kepada diri kita sendiri. Yalah juga diri kita perlu dipimpin. Tu paling kurang. Tak. Ataupun lebih sikit lagi kepada keluarga kita. Kepada kalau guru kepada anak murid dia. Tak memimpin. Kalau bos kepada kita kata pekerja-pekerja dia. Tak. Masing-masing ada tu belaka. Jadi kena ingat pengajaran dia tu. Di dalam memimpin ada macam-macam juga nak jadi pemimpin tu sendiri pun ada macam-macam ujian. Okey. Nak suruh kita ingat seterusnya iz pula yang kedua ada sini. Ayat yang ke-125 kita tengah baca ni, iz juga maknanya nak suruh kita ingat balik peristiwa Nabi Ibrahim itu. Tuhan perintahkan dia mensucikan Baitillah, dan juga kita buat di Mekah itu satu tempat beripung. Sebenarnya di situ ada pengajaran juga. Nak suruh kita ambil iktibar. Bapa Tuhan buat tempat berhimpun situ. Ada. Bapa Tuhan suruh Nabi Ibrahim sucikan dia. Nak suruh kita ingat juga. Okey. Wa iz ja'alnal baita. Iz ja'alnal baita. Perkataan bait. Bait ni kalau dalam bahasa Arab daripada perkataan bata yabitu. Bata yabitu ni makna dianya bermalam. Bata bermalam, sebab rumah ni biasanya tempat orang bermalam lah. Sebab tu dia daripada perkataan itu. Bata ni makna dia bermalam, ataupun tempat orang berehat. Berehat bila? Pada malam hari. Sama nak kita jumpa bahasa Arab ni dia ada sebab dia dipilih perkataan itu. Satu-satu perkataan. Kalau bahasa kita payah kita nak ayat tak kenapa rumah itu disebut sebagai rumah. Rumah apa? Mari mana tak? Apa kesesuaian dia? Payah nak sebut kalau bahasa kita tak. Tetapi kalau bahasa Arab memang dia ada. Sebab baitun disebut, rumah disebut sebagai baitun sebab orang ni setelah dia pergi rata-rata, pergi kerja, pergi belajar, hok mana belajar, hok mana kerja, rata pergi, tapi akhirnya di waktu malam dia balik. Berehat situ. Maknanya dia singgah di waktu malam. Sebab itulah kita panggil bait. Nampak tak? Daripada perkataan ni lah juga pecah-pecah tu mabit di Muzdalifah. Kan kita guna mabit dah. Orang hok mana biasa pergi Mekah dah lah. Anda ni tak biasa lagi.
Cumanya kalau royak tu macam supaya tahu belakang dah tak. Benda hak di Mekah tu. Gitulah mabit di Muzdalifah dia sebut dah. Mabit. Mabit ni makna dia bermalam di Muzdalifah. Kan ada apa ni antara rukun-rukun dah. Orang yang buat haji ke apa dia kena bermalam di situ. Itu dipanggil mabit di Muzdalifah. Bermalam lah tu. Jadi rumah Allah ini dipilih perkataan bait. Bait. Sebenarnya apa ni dalam bahasa Arab tidak bait saja untuk rumah. Manzil pun rumah juga. Ada manzil, mabna dan sebagainya, maskan. Itu rumah belaka tu kalau nak kira tu dah. Tapi dipilih perkataan bait untuk Baitillah itu. Apa dipilih perkataan itu di antara banyak-banyak perkataan ada makna rumah dah. Kerana dia nak memberi makna sini orang manusia ini setelah apa ni dia pergi rata-rata duduk mana-mana tempat, sama ada kita kata timur ke barat, Eropah ke mana, Asia ada. Setelah penat dia ni dengan dunia ni, maka dia nak berehat, dia pergi situ. Tempat asal dia. Nampak tak? Rumah-rumah ni kira-kiranya tempat asal lah. Tempat asal dia pun balik situ. Nak menyegarkan diri dia dak setelah letih. Tu. Itu ada apa ni? Kesesuaian tu. Dipilih bait. Naknya kira-kiranya gitulah. Orang ni macam-macam penat dengan dosa gapo dak, maka pergi nengung situ. Klik rumah lah kita kata tak. Setelah seharian bekerja, balik rumah malam hari, nak rehat, lepas tu nak sambung mula seterusnya, keluar pula tak. Mekah pula gitu juga lah, klik situ. Di tempat asal kita tu. Klik nak tobat ke, dah. Nak apa ni, nak kita panggil refresh dah. Orang ni kata nak suruh fresh semula diri kita. Pergi situ, lepas tu balik semula ke tempat masing-masing. Rumah juga bermaksud tempat berkumpul, berhimpun. Kalau kita tengok rumah dak berhimpun belakang. Seharian tak ada seorang abuk dah di rumah. Pergi ada kerja masing-masing. Tiba-tiba waktu malam balik berhimpun situ belakang. Begitu juga di Baitillah ini. Masing-masing ada kerja masing-masing, ada tempat negara, kampung masing-masing, dan semua pergi berhimpun situ. Sebab situlah kira-kiranya rumah yang sebenar bagi kita orang Islam ni. Rumah sebenar situlah di Baitillah tu. Tempat berhimpun kita hak sebenar. Sebelum daripada mahsyar ni lah. Kira-kiranya mana kita nak berhimpun situ. Sebab itulah rumah kita hak sebenar. Nak berhimpun, nak berlindung, pun di situ juga supaya dengan rumah lah. Nak berlindung. Sebab situ adalah Tuhan kata tempat aman. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tempat aman. Di Mekah tu. Sejak bila? Sejak daripada dulu lagi lah. Sampai lon ni. Dan sehingga ke kiamat tu yang sebut. Dalam hadis ke apa sebut tak. Dia akan tetap menjadi tanah haram sampai kiamat. Start daripada Nabi Adam sampai ke kiamat. Dalam Bukhari ada sebut. Tanah haram itu. Ja'alnal baita mathabah. Mathabah ni maknanya tempat kembali ataupun berhimpun. Tempat kembali, ada makna kembali tu, mathabah. Thabah ni, mathab ni, dia kalau kita tengok perkataan dia tu tak. Kalau apa ni, pahala pun disebut apa ni, thawab. Thawab. Daripada perkataan itulah juga tha dan juga ba tu. Thawab.
Kenapa pahala disebut thawab? Sebab bila kita buat sesuatu amalan tu, pedah dia kembali kepada kita mula. Iaitu pahala tu lah. Pahala tu boleh kita. Hak kita buat tu boleh kita mula. Jadi ada makna kembali tu. Sebab itulah dipanggil thawab. Begitu juga sini mathabah, tempat kembali. Dan juga tempat beroleh pahala. Di situ maknanya kita boleh pulangan kita situlah. Setelah kita cari pitih gapo ni nak pergi buat haji ni kan. Cari pitih menyediakan dia lagi kesihatan, masa. Maka kita pun bila kita pergi buat haji ataupun kita pergi buat umrah, kita cuah situ belaka. Segala usaha kita tu dak. Cuah situ belaka, dan usaha kita tu bukan kata cuah saja, habis saja pitih dak. Dia akan kembali semula kepada kita. Hak kita cuah situ. Iaitu dalam bentuk pahala lah. Kira-kiranya. Mathabah. Kerana apa yang mereka keluarkan berupa wang, usaha dan keringat ketika melakukan ibadah di sana, ganjaran dan pahalanya akan dikembalikan kepada mereka. Begitu juga mathabah linnas ini bermaksud di mana pun manusia tu duduk, kalau dia ni beriman sepatutnya mereka kembali ke Baitullah. Mereka kira-kiranya nak kelik sana, nak kelik di rumah dia. Sebab tu saya sebut mathabah linnas. Baitillah ni mathabah linnas, tempat kembali manusia. Sepatutnya dia kena ada perasaan gitu, nak pergi sana. Sebab situ sebenarnya tempat kembali kita. Tempat asal kita. Tempat asal dia tempat asal keimanan. Keimanan kira-kiranya start di situ. Kalau kita tengok daripada zaman Nabi, start daripada zaman Nabi Ibrahim ni lah dah. Nak start berkembang dianya start daripada dia cuci di Kaabah, berhala ke apa, maka start situ bermula. Zaman Nabi kita pun lagu tu juga. Dah. Setelah Nabi berkenaan dengan kisah dia kata masa Nabi Ibrahim kita ajar dengan Ismail itu tak ada oleh. Masa tu Berhala tu tak ada kau satu lagi. Berhala dia tu Berhala kira-kiranya lepas pada tu lah. Masa tu Mekah di Kaabah tu kawasan air Zamzam tak? Dia kata tak? Masa tu tak ada kau satu, tandus. Tapi air Zamzam pun tak ada lagi. Tapi tanah haram itu sudah ada dah. Tanah haram tu sudah ada dah. Situ. Cumanya tak ada orang gapo tu mungkin masa tu tak ada. Tunggu Kaabah tak ada kat lah. Tak ada lagi, tak ada. Kira-kiranya tak ada lagi. Tunggu Kaabah pun tak ada lagi. Cumanya ditandakan sebagai tempat haram gitu saja. Di situ. Kalau mengikut hak kita tengok tu lah, kita baca-baca ke apa tu, gitulah dia tempat tu dia ada orang, pas tak ada, pas ada berhala, pas jadi bersih daripada berhala dah, pas ada pula berhala. Tapi tetap tempat tu juga. Tak berubah. Tempat tu. Sejak daripada zaman Nabi Adam lagi. Hak ni ada disebut dalam Bukhari lah. Tempat tu tetap situ juga. Kaabah tu. Zaman Nabi Ibrahim ni lah baru dia tinggikan Kaabah. Dalam ayat Quran ada sebut wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Tu. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan, baru dia letak batu gapo nak tinggi Kaabah tu dak. Yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Ketika tu dia doa Rabbana taqabbal minna dan seterusnya tu dak. Baru dia letak batu gapo situ. Tapi tak tahulah mungkin ada dah tanda-tanda. Dah.
tanda-tanda Kaabah tu, cumanya tidak tinggi lagi. Jadi Ibn Abbas kata, siapa-siapa yang pergi ke sana, dia mesti akan rindu, dia pasti akan rindu untuk kembali lagi. Bila dia pergi ke Baitillah itu. Sebab itulah Tuhan sebut mathabah. Mathabah ni maknanya tempat kembali. Bila pergi tu nak pergi semula, nak kembali semula. Betul tak? Ini juga adalah disebabkan oleh berkat doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doa juga, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati sebahagian dari manusia tertarik ataupun gemar kepada mereka. Maknanya bila dia pergi Mekah tu, dia akan jadi tertarik dan nak pergi mula. Tu kata Ibn Abbas dan Mujahid. Kalau tak serah nak pergi mula itu, kira-kiranya orang yang tidak ni lah. Bagi apa ni, hak disebut dalam Al-Quran, dia akan serah nak pergi, akan serah nak beripun situ. Itu kalau orang yang beriman, orang yang kira-kiranya iman dia molek lagi lah. Kalau iman dia tu tak berapa molek, maknanya mungkin dia tak serah lah. Tak serah nak pergi tempat tu. Kalau pergi pun tak serah, tak segi mula dah. Itu maknanya kena cek mula dah tu. Dia sudah kira-kiranya dia sudah tidak termasuk dah dalam doa Nabi Ibrahim tu. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Kalau dia serah rindu semula nak pergi pula, pergi pas serah nak pergi pula, maknanya boleh jadi insya-Allah dia termasuk dalam doa Nabi Ibrahim tu, orang yang rindu nak pergi mula. Lepas tu ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna. Dan juga tempat keamanan. Baitillah ini di samping dia tempat beripung, tempat kembali, dia juga adalah tempat keamanan. Gapo dia aman? Aman ni iaitu hilangnya rasa takut disebabkan adanya jaminan keselamatan. Kita jadi tak takut. Itulah aman. Rumah kita, umpamanya lah tak? Di sekitar rumah kita tu maring ada dah kena pecah masuk. Maring dulu dekat sangat dengan rumah kita. Pas malam ni kita tak dengar tidur dah. Sudah 2 malam berturut-turut dah. Orang pecah masuk belakang dekat-dekat dengan rumah kita belakang. Maka kita sudah tak dengar tidur dah. Duk mikir lagu mana ni. Duk bersedia ni dah. Nak buat gana. Kalau dia masuk nak buat gana, pas kita ni akan jadi lagu mana. Tidak. Ya ke dia akan masuk rumah kita malam ni pula ni. Jadi sudah tak ada aman, kita kata dah. Aman ni maknanya kita dengar tidur lah. Selesai masalah tu, tak ada mikir. Iaitu ada orang jaga. Setelah 2 hari berturut-turut orang pecah rumah dah. Malam yang seterusnya tu, iaitu kira-kiranya kita sepa giliran rumah kita dah berkali, tapi ada orang jaga di sekeliling tu dah. Di setiap penjuru orang jaga belakang berkawal. Jadi kita pun selamatlah. Maka adalah kita panggil aman itu. Sebab adanya kita panggil jaminan keselamatan, iaitu ada pengawal, ada orang ronda dan sebagainya. Okey. Jadi sesiapa yang masuk ke rumahnya, rumah siapa sini? Kira-kiranya rumah Allah lah. Baitillah ni, siapa-siapa yang masuk ke rumah Allah akan diberi perlindungan. Akan aman, kira-kiranya akan selamat bila duduk situ.
Dan siapa-siapa yang masuk untuk mengganggu ataupun buat kacau, maka kira-kiranya akan dibalas. Tuhan janji dah, Tuhan sebut dah dalam Quran, siapa-siapa yang buat kacau situ, dia akan azab. Dia akan balas. Sebab itulah kita tengok dalam sejarah